الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ikhwani al-muslimin sedang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, dengarlah dengan penuh teliti khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh imam, dan janganlah bercakap-cakap ketika khutbah disampaikan kerana ianya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, الحمد لله الذي له الدنيا والآخرة وإليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وسارعوا إلى مرضاة الله، ولا تشغلنكم الفتنة بالظفر والنجاح في الدنيا. إخواني المسلمين رحمكم الله، bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sepenuh takwaan. Bersegeralah kita mencari keridaan Allah, dan janganlah pula kita dilalaikan oleh ujian, kemenangan dan juga kejayaan dalam kehidupan yang kita lalui ini. Sedangkan alhamdulillah, kita memanjatkan setinggi-tinggi pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pilihan raya umum yang ke-13 telah pun menemui penghujungnya. Apa yang kita harapkan, semoga urusan hidup dan juga suasana masyarakat kita kembali normal. Sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya, maka kita perlu berhemah dan juga berjaga-jaga serta berhati-hati agar dengan keputusan yang kita terima tidak menjadikan kita tersasar daripada landasan ajaran Islam. Seandainya saudara dan juga parti saudara mendapat kemenangan dalam pilihan raya baru ni, maka janganlah kita terperangkap dalam golongan yang lupa diri, lupa janji, lupa persekitaran, lupa saudara-saudara yang tidak bernasib baik, dan yang paling buruk, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara jemaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi amaran kepada kita supaya jangan menjadi sebagaimana insan-insan yang lemah iman semasa kita menerima ketentuan dan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada ketentuan itu berupa kemuliaan dengan sebab kita menang, ataupun ketentuan itu berupa kegagalan ataupun kekalahan kerana kita tewas dalam hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suratul Al-Fajr ayat ke-15 hingga 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuh
فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Dalam pada itu manusia tidak menghiraukan balasan akhirat. Maka oleh yang demikian, maka kebanyakan manusia bila mana diuji oleh Tuhannya dengan dimuliakan dan dimewahkan hidupnya, ia tidak mahu bersyukur, akan tetapi terus bersikap dengan takabur, nyombong diri, serta berkata dengan sombongnya, Tuhanku telah pun memuliakan aku. Dan sebaliknya, bila mana ia diuji oleh Tuhannya dengan disempitkan rezekinya, ia tidak bersabar, bahkan ia resah, gelisah, serta merepek dengan katanya, Tuhanku telah menghinakan aku. Saudara, dalam ayat ke-15 yang kita dengar sebentar tadi dalam surah Al-Fajr, Allah Ta'ala mendedahkan kepada kita bahawasanya orang yang lemah imannya, bila mana menerima kekayaan, bila mana menerima kenaikan pangkat, bila mana menerima kemenangan, dan dia mula disegani serta dihormati, maka mulalah dia mendabik dada dan berbangga diri. Dia masih menyebut Tuhan, dia masih menyebut Allah, tetapi bukan sebagai cetusan daripada pancaran imannya. Sebaliknya berperasan kononnya disebabkan kekuatan yang ada pada dirinya lah, maka Allah Ta'ala telah pun memuliakannya. Saudara-saudara jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ingat, apa jua kejayaan, apa jua kemenangan di dunia ini bukanlah kemuncak kepada pencapaian seseorang yang beriman. Kerana objektif kemuliaan orang yang beriman itu ialah keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang yang beriman, kita yakin bahawa menang ataupun kalah kita adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sudah pasti mempunyai hikmah yang tersendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-216, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kamu diwajibkan untuk berperang, untuk menentang pencerobohan musuh, sedangkan peperangan itu ialah perkara yang kamu sangat benci, dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ianya baik bagi kamu, dan boleh jadi juga kamu suka kepada sesuatu itu padahal ianya buruk bagi kamu. Dan ingatlah, Allah Ta'ala jualah yang mengetahui semuanya, sedangkan kamu tidak mengetahui. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai orang Islam yang beriman, kita wajib percaya bahawa keputusan yang diterima dalam kehidupan kita adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kita perlu ingat bahawa di sebalik kejayaan kita ataupun kekalahan kita itu merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menduga ketakwaan iman dan juga pegangan kita kepada ketentuan dan ketetapan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam suratul Anbiya ayat ke-35, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Tiap-tiap diri akan merasa mati, dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan juga kesenangan di dunia ini sebagai cubaan, dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan.
Lebih daripada itu, terimalah apa yang kita dapat hari ini dengan kuasa dan juga pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita renung dan kita ambillah iktibar bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana menerima kemenangan menakluki kota Mekah Al-Mukarramah. Ianya suatu kemenangan yang sangat besar artinya kepada agama kita Islam. Kemenangan yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya selama 2 dekad, dan ianya merupakan kemenangan Islam ke atas orang kafir dan kemenangan iman ke atas kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nasr, Bismillahirrahmanirrahim, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba." Bila mana datang pertolongan Allah dan kemenangan semasa engkau wahai Muhammad berjaya menguasai negeri Mekah dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah itu beramai-ramai, maka ucapkanlah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadanya, sesungguhnya ia sangat-sangat menerima taubat hamba-hambanya. Saudara-saudara jemaah yang dirahmati Allah, dalam surah tersebut Allah Subhanahu wa taala menggariskan kepada kita sekurang-kurangnya 3 sikap yang perlu kita zahirkan bila mana kita memperolehi sesuatu kemenangan ataupun kejayaan, sama ada kejayaan ataupun kemenangan itu besar ataupun kemenangan itu kecil. Yang pertamanya Allah Ta'ala menyebut fasabbih, iaitulah bertasbihlah, mengakui dan meyakini bahawa Allah Ta'ala itu maha sempurna dan maha suci daripada sebarang kelemahan dan juga kekurangan. Maka kita kena yakin bahawa kejayaan dan juga kemenangan yang kita dapat itu tidak menjadi kenyataan tanpa pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sehebat dan sebagaimana usaha kita, namun masih lagi kita perlu mempercayai, meyakini bahawa kita ada kelemahan yang tidak memungkinkan kejayaan dicapai tanpa kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah Ta'ala menyebut bihamdi rabbika, iaitulah dengan memuji Tuhan. Kalau semasa kita berjuang, kita tidak putus-putus bersalat, ke masjid, berdoa, baca Quran, bermunajat, maka setelah kita menerima pertolongan Allah dengan kemenangan, maka kita perlu tingkatkan lagi aktiviti amal saleh kita sebagai pernyataan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kehendak yang Allah Taala sebut dalam surah An-Nasr tadi. Yang ketiga, Allah Taala menyebut kepada kita wastaghfir, yakni mohonlah keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, di samping kita berterima kasih dan juga memuji Allah Subhanahu wa taala kerana dikurniakan kemenangan kepada kita sama ada kecil ataupun besar, maka kita juga perlu teruskan sifat tawaduk dan rendah diri. Kita perlu banyakkan istighfar, memohon ampun kepada Allah. Kerana kita tidak sabar, mungkin juga kita tidak sabar, kita terlepas cakap, kita terlalu emosi semasa kita berjuang dalam pilihan raya yang lalu, hingga mencetuskan suasana yang tegang dan keruh dalam masyarakat kita, ataupun kita mengabaikan perintah Allah semasa berkemping serta merasa tidak yakin dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Justru itu perlu kita memohon banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemenangan ini. Saudara-saudara jemaat yang dirahmati oleh Allah, Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ketinggalan untuk melafazkan
satu lafaz, iaitulah subhanaka rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Lafaz ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali selepas salat setelah turunnya surah An-Nasr tadi. Manakala dalam riwayat yang lain, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sering bersalat hingga bengkak kakinya, tubuh semakin kurus, kurang tersenyum, dan juga sering menangis setelah penaklukan kota Mekah Al-Mukarramah. Maka kesimpulannya, saudara-saudara yang dihormati, sambutlah apa jua kemenangan, apa jua kejayaan yang kita dapat pada hari ini dengan hati yang insaf di atas kelemahan diri kita. Di samping kita bertasbih dan juga bertahmid memuji Allah serta bersyukur kerana pertolongan dan kurniaan daripada Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum sampai kepada kamu ujian dan juga cubaan seperti mana yang telah pun berlaku, seperti mana yang telah juga dilalui kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Mereka telah pun ditimpakan dengan kepapaan, kemusnahan harta benda dan serangan penyakit, serta digoncangkan oleh ancaman bahaya musuh. Sehinggalah berkata Rasul dan juga orang-orang yang beriman yang ada berserta Rasul, bilakah datangnya pertolongan Allah ini? Maka ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, asalkan kamu bersabar dan juga berpegang teguh kepada ajaran Islam. Suratul Baqarah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين التائب من الذنب كما لا ذنب له. آمين آمين يا موفق الطاعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العرش العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته وخذوا بمبدأ السلام فدين الإسلام دين الإسلام. إخواني المسلمين حفظكم الله. Bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sepenuh ketakwaan. Hendaklah saudara-saudara berpegang teguh dengan dasar kesejahteraan dalam masyarakat, kerana Islam adalah agama kesejahteraan. Pada hari dan juga saat yang mulia seumpama ini, marilah sama-sama kita perbanyakkan bacaan selawat dan juga salam ke hadrat junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran suratul Ahzab ayat ke-56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan juga para malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawat kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan ke atasnya dengan sepenuh hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة والقرابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم احفظ بدوام العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك يا كريم مولانا الواثق بالله سلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم سلطان محمود المكتفي بالله الشاه، وأنزل الرحمة عليه وعلى سلطانه نور زاهرة سلطانه ترنجانو، واحفظ أولاده وأهله وذويه وأقاربه، واحفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي العهد تنكو محمد إسماعيل ابن الواثق بالله سلطان ميزان زين العابدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واجمع كلمتهم على الحق والدين، ودمر الكفرة والمشركين والمنافقين وأعداءك أعداء الدين. اللهم رد كيد أعدائنا على نحورهم، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.